macam kita membuka pasaran pekerjaan dalam negara ni kepada pekerja-pekerja dari negara lain. Okay. Alright, seterusnya adalah kekurangan dia. Okay, kekurangan dia, industri tempatan tak mampu bersaing dengan pelabur asing yang masuki pasaran tempatan. Okay, yang ni kita kata, yang tadi kita kata kelebihan dia adalah kita expectation kita adalah kita harapkan pasaran industri tempatan ni diorang boleh bersaing, dia boleh meningkatkan kualiti produk, tapi kita perlukan masa. So dalam masa kita tak boleh buat, kalau kita tengok industri kita tak bersedia lagi, kita tak boleh buka sebab kita takut tak mampu. Kita takut dia tak mampu untuk bersaing. Jadi kita akan mengalami kerugian lah. Industri tempatan kita akan mengalami kerugian sebab bila kita buka pasaran tu, barang import masuk tanpa ada cukai yang tinggi, of course kita akan pilih barang import yang lebih murah berbanding dengan barang tempatan. Tapi kalau barang tempatan kita boleh bersaing, mempunyai teknologi yang lebih canggih, mempunyai kualiti yang lebih tinggi, of course dia sama-sama boleh bersaing. Tapi kita tengok pada adakah industri tempatan kita ini bersedia untuk bersaing. Okey? Sebab kita takut dia tak mampu untuk bersaing. Okey? Alright. Seterusnya, sekatan pelaburan oleh negara maju dan setengah industri seperti sektor otomotif. Okey. So, bukan semua sektor yang dibuka untuk persaingan kan. Contohnya macam industri tempatan, industri kereta. Otomotif ni kereta lah kan. So industri kereta ni dilindungi. Jadi benda ni pun macam satu kekurangan lah. Sebab kekurangan kepada siapa? Kepada pengguna lah kan. So kita expect pelaburan sekatan tu dia akan dihapuskan, tapi ada setengah industri tu tidak dibuka lagi untuk persaingan. Jadi dia akan merugikan pengguna lah, dan juga akan merugikan barang-barang, akan merugikan negara yang buat perjanjian dengan kita. Maknanya dia bukan win-win situation kan. Kita dah melindungi industri otomotif kan, betul tak? Jadi dia tidak boleh jadi dia tidak membuka kepada persaingan. Kita dah melindungi setengah industri. Okey. Alright. Seterusnya adalah dia kata dia tidak bersifat dua hala kan, dia akan merugikan negara yang sedang membangun. Okey, so jadi macam kalau kita terima barang daripada negara yang maju, of course barang diorang dah advance, dah dari segi teknologi memang lagi canggih kan. Jadi dia akan, bila kita buka kepada tanpa sekatan ni, dunia tanpa sekatan ni, dia akan menyebabkan kerugian kepada negara kita kan, sebab dia tak akan mewujudkan win-win situation, sebab kita macam jauh ketinggalan kan. Sebab kita masih lagi membangun, kita tidak lagi boleh duduk sebaris dengan dia. Barang-barang kita masih lagi ketinggalan. Tapi jadi bila kita buka in this situation, kekurangan dia adalah kelemahan kepada negara-negara yang membangun lah, sebab tak boleh bersaing dengan negara yang lebih maju. Okey, D. Hasrat perkongsian kepakaran dan proses minat teknologi tidak berlaku dengan sepenuhnya. Okey, so kita hasrat kita untuk berlaku, kita nak kepakaran teknologi kan, kita nak kepakaran dari segi perubatan kan, tapi benda tu tak berlaku sepenuhnya lah. Okey, mungkin ada setengah pihak, mungkin ada benda yang macam tak boleh dikongsikan, mungkin ada benda yang tidak boleh dikongsikan kepada negara-negara lain, jadi dia terbatas kat situ kan. Okay, jadi dia tak berlaku seperti apa yang kita expect. Kita expect benda ni macam bila kita dapat kepakaran dan perubatan tu, mungkin dia boleh tolong dari segi perubatan, kepakaran, membantu meningkatkan kesihatan, tapi sebenarnya ada keterbatasan dia. Maknanya ada benda-benda yang tidak berlaku sepenuhnya, maknanya tak buat kerja betul-betul ke, mungkin dia tidak membuat dia tidak mungkin taat setia kepada negara dia lebih tinggi kan. Jadi dia tak boleh nak share kepakaran apa yang dekat negara dia ke negara-negara kita. Okay. Alright, so maknanya benda tu tidak berlaku sepenuhnya. Okay, sama juga macam teknologi. Ada teknologi yang dia boleh ada aplikasi kat negara dia, tapi bukan kat negara kita kan. Sebab kadang-kadang teknologi ni dia bergantung pada negara juga. Ada teknologi yang sesuai dengan negara ni tapi tak sesuai dengan negara kita. Contohnya kita kata teknologi
dari segi sektor pertanian kan. So sangat penting untuk negara kita kan, tapi benda tu tak penting pun untuk negara-negara macam Singapura. Singapura tak fokus pada pertanian pun. Jadi benda tu tak berlaku sepenuhnya kan. Tapi kita perlukan teknologi dalam bidang pertanian. Okey, so maknanya bila kita buat perjanjian dengan negara-negara ASEAN ni, okey, contoh ASEAN ni adalah Asia Tenggara lah, tak ada kepakaran dalam bidang pertanian. Jadi dia akan benda tu tak jadi pun sebab kita perlukan teknologi dalam bidang pertanian. Benda tu tak berlaku sepenuhnya. Okey, seterusnya adalah kebergantungan ekonomi negara terhadap pelaburan asing dan industri luar mendominasi pasaran tempatan. Okey, jadi bila kita terlalu membuka pasaran ni kepada pasaran yang bebas tanpa sekatan ataupun sekatan yang kurang, kita takut kita terlalu bergantung kepada pelaburan, kita terlalu bergantung kepada syarikat asing. Let's say kalau macam kita pernah cakap pasal pelaburan asing dulu, kalau let's say macam kalau negara kita berlaku kemelesetan, berlaku wabak ke kan, macam wabak COVID-19 kan. So bila macam tu, kita banyak sangat syarikat asing kat negara kita. Bila macam situasi macam tu, bila diorang tutup, habis pasaran kita akan terus akan merundung. Sebab apa? Sebab kita tak ada pasaran tempatan, kita tak ada, kekurangan. Mungkin tak boleh bersaing, dah tutup. Tu dia dah kuasai oleh syarikat-syarikat asing. Tapi kelemahan kat sini adalah if anything happen macam kat negara kita, berlaku peperangan ke, berlaku kemelesetan, wabak apa sebenarnya, dia akan mengganggu ekonomi kita bila syarikat-syarikat ni tutup dan dia balik ke negara dia. Sama juga macam isu China sekarang ni menghadapi masalah disebabkan oleh COVID-19. Jadi sekarang ni negara-negara macam pelabur-pelabur asing sekarang ni tengah mencari pasaran lain pula. Diorang tak nak dah bergantung pada China sebab diorang rasa China ni banyak sangat masalah, wabak lah, penyakit dan sebagainya. Jadi sekarang ni diorang tengah cari pasaran yang lain, contoh macam Vietnam sebagainya. So itulah kelemahan kalau kita